Imam Sidi Muhyiddin bin Arabi adalah orang yang begitu berpegang dengan syariat Islam. Tak ada satu masa pun beliau lari daripada syariat. Cuma ditambah dalam pengamalan syariat itu ada penghayatan syariat dari segi hakikat. Saya tambah sikit, minta izin kepada Sidi Abdul Rahman, daripada guru kami Syekh Syahawi, Abdul Aziz Syahawi, dia kata cukup dalam Futuhat Makkiyah itu kita mengetahui bagaimana berpegangnya Sidi Muhyiddin bin Arabi dengan kita membaca kitab Wasaya yang berada di belakang Futuhat Al-Makkiyah. Maka di akhirnya itu penuh dengan saranan-saranan untuk kita berpegang dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segenap aspek kehidupan kita. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita mendengar pula pembentangan dalam aspek akidah daripada pemikiran Al-Imam Syekhul Akbar Muhyiddin bin Arabi, iaitu bertajuk sifat khabariyah. Sifat khabariyah pada pandangan Sidi Muhyiddin bin Arabi daripada pembentangan Dr. Khairi Mahyuddin. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis. Saya minta izin kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk saya berdiri. Sebab kalau duduk ni dia kurang sikit. Jadi yang dihormati, yang dimulakan Sahibul Fadilah Ustaz Tuan Amran bin Haji Awaluddin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, para masyaikh, tuan-tuan guru, alim ulama, agensi-agensi kerajaan dan NGO, dan para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Pada pagi ini insya-Allah saya yang kerdil ini akan membincang sedikit, bincang dan berkongsi. Takut juga nak cakap pasal Ibn Arabi ni, pasal dia alim ulama yang besar. Cuma saya di sini memetik dan berkongsi sedikit maklumat mengenai pendekatan Ibn Arabi terhadap sifat-sifat khabariyah, iaitu yang disebut sebagai wajhun, yadun, ain dan sebagainya. Tak banyak dibincangkan oleh para ulama di sisi pandangan Ibn Arabi. Jadi di sini pada pagi ini insya-Allah saya hanya berkongsi sahaja. Jika ada salah silap, mohon tuan-tuan guru, para masyaikh untuk menegur dan memperbetulkan saya. Baik. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita maklumi bahawa i'tikad bahawa Allah adalah esa, yakni wahid, qadim, dan tiada sama sekali persamaan dan penyerupaan dengan Allah merupakan usul akidah yang jelas daripada Al-Quran dan Sunnah, iaitu Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, laisa kamitslihi syai'. Ini asas yang digunakan oleh ahli sunnah wal jamaah untuk memahami kemahasucian Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada apa-apa persamaan dengan makhluk. Ayat ini jelas. Baik. Namun begitu, terdapat juga ayat-ayat Quran dan sunnah yang menyebut sifat-sifat yang dinisbahkan kepada Allah Ta'ala dengan lafaz-lafaz dan istilah-istilah tashbih. Tashbih ini tadi ni. Tashbih seperti wajhun tadi tu, merangkumi bentuk, jarak, arah dan lain-lain. Ada dibincangkan juga isu Allah fis sama' dan sebagainya. Itu semuanya telah pun dibincang oleh Ibn Arabi dengan jelas bahawa semua itu adalah lughawi yang lebih bersifat kepada takhribu ila ifham al-mukhatabin, ataupun dipanggil sebagai takhribu ila ifham syar'an wa lughawiyan, bukan aklan ataupun maknawiyan, bukan. Jelas di dalam kitab Futuhat jilid yang pertama. Ini saya baca, saya hurai sikit-sikit lah, masa sikit.
seperti wajhun yadun usbu'ain fau aina Allah, seperti yang dibincang dalam hadis Nabi, aina Allah. Kerana ini jelas dibincang oleh Ibn Arabi yang menepati dengan pendirian dan jadi kadang-kadang saya pun tertanya-tanya juga mengapa Allah Ta'ala menggunakan innallaha ashtara rijalun la tulhib tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Sebab 9/10 masyarakat Arab adalah orang yang berniaga. Jadi bila orang berniaga ni orang yang cerdik. Jadi Allah Ta'ala khitab dengan ayat-ayat ekonomi itu supaya mereka boleh berfikir, terima, faham untuk mengambil tawaran-tawaran yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab orang Arab dia faham. Dia faham tu dalam bentuk yang saliqah zauq Arab tu sendiri yang mempunyai maksud tanzih. Jadi terdapat beberapa contoh ayat mutasyabihat yang berkait dengan penisbahan kepada sifat Allah seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini selalu dibincang dalam Facebook, dalam YouTube, di seminar-seminar kan. Tapi uraiannya itu kita perlu lihat. Yadullah, iaitu Tuhan berada di atas mereka. Dan hadis Nabi bahawa seluruh hati anak Adam berada dalam usbu'ain min asabi' ar-rahman. Hadis-hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi para ulama menyatakan bahawa terdapat beberapa pendekatan firqah dan ulama Islam terhadap sifat khabariyah. Yang pertama, golongan salaf menggunakan pendekatan tafwid. Tafwid di sini ialah penyerahan, tafwidul makna al-haqiqi ila Allah Subhanahu wa taala. Ini asasnya. Kemudian mutakallimin, iaitu menggunakan pendekatan takwil, iaitu takwil tafsili berdasarkan kepada tata bahasa Arab dan majaz. Ini yang kedua. Sebenarnya mutakallimin juga menggunakan pendekatan tafwid, tapi oleh kerana keadaan dan konteks-konteks tertentu, maka takwil ini digunakan untuk menyelamatkan kepahaman terutama orang-orang Islam yang masih baru untuk tidak terjebak dalam tashbih. Jadi tashbih at-ta'wil lil ajaiz, setengah menyebut begitu. Ketiga, pendekatan Imam Al-Ghazali, iaitu tafwid dengan 7 perkara, iaitu at-taqdis, tasdiq, al-i'tiraf bil ajri, as-sukut, al-imsak, al-kaf dan at-taslim li ahli. Yang keempat, pendekatan Ibn Taymiyah, iaitu isbat hakiki dan tafwid kaifiyah. Tuhan ada tangan tapi tangan Tuhan tak macam kita. Contohlah kan. Ni. Jadi saya simpulkan saja. Yang kelima, golongan mutasyabbih dan mujassimah yang memahami secara literal persamaan dengan makhluk. Jadi bagaimana kita nak faham pendekatan Ibn Arabi? Jadi Ibn Arabi merupakan seorang ulama sufi muktabar. Pendekatan terhadap sifat khabariyah ini memang kebanyakan di Malaysia pun kurang diketengahkan. Kegembiraan dan kebaikan. Suratuhu, iaitu bisaliyah lughawiyah la aqliyah. Ad-dhahku maksudnya gelak. Kalau kita terjemah, maksud al-qabul, dan farah gembira bermaksud redha di sini. Okey. Saya nak ringkaskan sikit. Dalam hal ini Ibn Arabi menjelaskan bahawa hakikat sebenar Allah Ta'ala tetap tidak dapat diketahui dengan kemampuan akal, melainkan pengakuan dalam hati daripada aspek membenarkan mengenai kewujudan Allah Ta'ala dan kesempurnaannya sahaja. Jadi di sini saya ambil sikit dia punya wazan matan Arab. Fa in utliqa alaihi fa ala wajhi taqrib alal ifhami li subutil wujudi inda sami' la li subutil haqiqah allati huwal haqqu 'alaiha. Ini dia punya maksud. Jika diitlakkan perkataan itu bukanlah bermaksud Allah Taala itu sama dengan makhluk, tapi lebih kepada takrib ala ifham li subutil wujud. Itu poin dia di situ. Bukan untuk mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, saya tak baca semua di sini, menunjukkan bahawa aspek kelebihan bahasa Arab daripada aspek ilmu bayan dan ilmu ma'ani sebagai medium dakwah penyampaian terutama aspek ketuhanan. Beliau secara jelas menjelaskan kedudukan dan peranan lafaz tashbih
dan lafaz tanzih dalam memberi kepahaman kepada masyarakat untuk mengetahui kewujudan Allah Ta'ala dan kesempurnaannya dan perbezaan ketara di antara Allah dan makhluk. Ini penting. Berdasarkan dan huraian Ibnu Arabi itu dilihat hampir senada dengan pendekatan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, terutama sebahagian aspek dalam kitab At-Taubah dan kitab Faisal Tafriqah Baina Islam wa Zandaqah. Dan selain itu huraian Ibnu Arabi masih berada dalam lingkungan 5 martabat wujud yang diletakkan oleh Imam Al-Ghazali, yang menyebut bahawa kufur iaitu takzib, mendustakan Nabi terhadap apa yang disampaikan, dan beriman ialah membenarkan di dalam hati apa yang disampaikan. Membenarkan apa yang disampaikan boleh dipahami dalam 5 martabat wujud, iaitu wujud zati, wujud hissi, wujud khayali, wujud akli dan wujud syabahi. Barang siapa yang membenarkan dan memahami dalam lingkungan 5 perkara ini, maka dia bukan orang yang berdusta secara mutlak. Ini maksudnya Ibnu Arabi pun ada literatur review dia juga terhadap ulama-ulama sebelum ni. Baik, kesimpulan, bahasa Arab merupakan bahasa penyampaian dakwah yang mempunyai kelebihan dan kedudukannya dalam Islam, dan Ibnu Arabi telah menguraikan dengan jelas lafaz-lafaz tashbih dan tanzih dalam Al-Quran dan Sunnah yang menepati dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Pendekatan Ibnu Arabi terhadap ayat-ayat pendekatan Ibnu Arabi ialah ayat-ayat mutasyabihat adalah adawatu tawsil ila ifham al-mukhatabin atau taqribu ila ifham syar'an waluwawiyan, untuk memudahkan memberi kepahaman kepada manusia beriman dengan kewujudan Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya dengan makna tanzih. Pendekatan Ibnu Arabi dalam menguraikan sifat khabariyah dengan ketinggian bahasa Arab daripada aspek al-bayan dan ilmu ma'ani adalah sama pegangan dengan golongan salaf dengan tafwid dan mutakalimin yang berpegang dengan takwil, berpaksikan kepada tanzih dan takdis dalam memahami ayat mutasyabihat yang berkaitan dengan sifat-sifat khabariyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Fadilatu Dr. Khairi Mahyuddin atas penerangannya sebentar tadi. Penerangan yang cukup membuka sebenarnya, kerana kalau kita dengar sebelum ni tentang Imam Ibn Arabi, banyaknya yang duduk canang adalah sentimen. Oh jangan, Ibn Arabi ni sesat, Ibn Arabi ni hulul, Ibn Arabi gitu, tanpa membincangkan aspek-aspek yang besar seperti aspek tentang akidah sebenar Ibn Arabi berkenaan dengan sisi pandangannya syariat. Maka patut kita mengenal terlebih dahulu sosok tubuh beliau, dan kemudian baru tentang pemikiran, dan seterusnya barulah kita nyatakan sama ada kita menerima ataupun tidak.